Cikgu punya recording sudah dimulakan. Okey, sebelum kita pergi lagi jauh, kita pergi kepada kita punya bab apa yang kita nak belajar pada hari ini. Jadi sebelum tu kita bagi yang beragama Islam, kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi semua dah makan ke belum ni? Dah makan ke belum? Adlan dah makan ke belum Adlan? Dah. Okey, dah. Okey. Umar Rafiki dah makan ke belum? Dah. Okey. Aidan dah makan tak Aidan? Aidan tak dengar. Nazhan dah ready ke belum ni Nazhan? Dah. Okey. Aidan dari mana ya? Cikgu lupa. Sabah kan? Oh, Aidan tak dengar cikgu lah. Oh, Aidan terputus. Okey, tapi tak apa. Nanti dia masuklah tu. Okey, jadi kita akan teruskan kepada bab kita pada hari ni. Jadi cikgu akan mula share screen. Okey, dalam kelas cikgu kan, kalau dalam kelas cikgu, kalau kamu tak faham apa-apa, kalau kamu confused ataupun kurang jelas apa-apa, bagi tahu cikgu terus. Sebab apa? Sebab nanti cikgu tolonglah. Okey, cikgu dah mula share dah screen. Boleh nampak tak screen cikgu? Boleh. Okey, cikgu tengah share pasal apa sekarang ni? Tak buat putih. Okey, cikgu tengah share tentang whiteboard iaitu papan putih. Amboi, Umar Rafiki je yang jawab, yang lain jawablah juga. Okey, jadi kita akan teruskan kepada bab kita hari ini iaitu yang kita dah cakap tadi, yang awal-awal tadi. Kita nak belajar tentang bab 7. Cikgu dah 3 kali kelas ketiga dah tentang bab 7 ni. Kelas ketiga dah tentang bab 7. Bab 7 adalah tentang titik koordinat. Dia cakap koordinat sahaja. Jadi bila dia bercakap tentang koordinat, maksudnya koordinat ni dekat mana? Koordinat ni dia ada pada graf. Ada pada graf. Okey, kita pergi kepada graf. Okey, cikgu nak soal semua orang yang ada dalam ni. Okey, cikgu nak tanya kamu. Graf ada berapa paksi? 2. Okey, bagus. Graf kita ada 3. Kita ada 2 sahaja. Kita ada 2 paksi. Okey, yang pertama kita panggil paksi apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Yang pertama paksi apa? Okey. Okey, paksi X. Okey, paksi X ni yang mana? Paksi X ni yang mana? Cikgu nak tanya kamu. Okey, melintang. Bagus. Melintang. Okey, dalam paksi X, dalam paksi X, dia tentang atas bawah ataupun kiri kanan? Kiri kanan. Okey, paksi X dia adalah tentang kiri kanan. Kiri kanan. Kita pergi pula tentang paksi yang kedua. Paksi yang kedua paksi apa? Y. Okey, pandai. Okey, jawab sama-sama yang lain. Okey, kalaulah paksi X dia melintang, paksi Y dia macam mana? Menegak. Ya, dia menegak. Okey, kalau paksi X dia tentang kiri kanan, paksi Y dia tentang apa? Atas bawah. Ya, dia tentang atas bawah. Okey, inilah tentang paksi. Kenapa cikgu cakap balik tentang paksi? Sebab kita nak belajar tentang koordinat. Dalam koordinat kita kena faham dia punya paksi. Cikgu recap balik. Recap ni maksudnya cikgu jelaskan balik. Okey.
Jadi paksi kita ada dua, satu melintang. Yang melintang ni nama dia X. Dan yang menegak ni nama dia Y. Kita ada X dengan Y. Okey, cikgu nak soal kamu semua. Yang tengah-tengah tempat pertembungan antara paksi X dengan Y, berapakah nilai dia? Kosong. Ya, kosong. Betul. Kita panggil dia center point ataupun dalam bahasa Melayu dia pusat. Pandai, pusat. Okey, jadi yang ini yang kita belajar pada kelas pertama. Kelas pertama kita belajar macam mana nak baca titik koordinat. Okey. Cikgu recap balik cikgu recap balik sebab hari ni kita sambungan kepada kita punya koordinat. Okey. Jadi kelas yang kedua kita belajar tentang kejap. Kelas yang kedua kita belajar tentang jarak di antara koordinat. Yang pertama kita belajar graf, kita belajar cara buat graf, kita belajar titik koordinat, lepas tu kita belajar lakarkan graf, lepas tu kita belajar dah faham dah titik koordinat ni, dah faham dah titik koordinat ni. Okey, titik koordinat yang warna hitam ni, apakah koordinat yang titik warna hitam tu? 3, 2. Salah. Okey, sama-sama yang lain. Yang titik koordinat warna hitam tu, apakah koordinat yang warna hitam tu? 2, 3. Ya, 2, 3. Setiap koordinat mesti 2, 3. dibaca. Ya, betul. Pandai. Jadi setiap koordinat kamu kena ingat, kita baca X dulu baru Y. Jadi kamu kena tengok kat sini. Dia 2. Lepas tu kamu tengok kat sini. Dia 3. 2, 3. Itu cara baca koordinat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar tentang jarak di antara dua koordinat. Kita belajar jarak di antara dua koordinat. Okey, cikgu bagi koordinat A, koordinat B. Koordinat B berapakah titik koordinat dia? -4. -45. -43. Salah. Salah. 3. Tengok 3. salah. Tu. Kita tengok masing-masing. Koordinat di B. Apakah koordinat di B? X dia apa? X dia? -3. Ya, -3. Y dia? 3. Ya, Y dia 3. Maksudnya koordinat B adalah -3, 3. X dia -3, Y dia 3. Jadi cikgu nak soal kamu. Cikgu nak soal kamu semua. Jarak pula. Kita pergi kepada, tak apa, kita belajar titik koordinat dulu. Okey, sekarang kamu tengok pula titik koordinat C. Berapakah titik koordinat C? Bagi tahu cikgu. Berapa titik koordinat C? 2, 4. 2, X 2, Y 4. Ya, okey. 2 paksi X. 2 paksi X. Dia pergi kepada paksi X. X tu 2. Y dia kamu tengok ni. Y dia pergi kepada 4. 2, 4. Okey. Sekarang ni, kita nak refresh balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Kita belajar pasal apa? Kita belajar pasal jarak. Cikgu tak boleh masuk terus kepada tajuk cikgu tahu. Sebab cikgu tak boleh assume semua orang ingat lagi apa yang cikgu ajar. Jadi dekat sini, yang kat depan ni, cikgu terangkan pasal graf, ada paksi, lepas tu ada koordinat. Okey, cikgu nak kamu cuba masing-masing buat. Masing-masing buat. Cari jarak A ke B, cari jarak A ke C, cari jarak B ke C. Okey, cuba buat. Cari jarak A ke B, A ke C, B ke C. Ada 3 jarak yang cikgu nak kamu kira. Okey, cuba buat. Lepas buat, sila send jalan kerja dekat cikgu. Hantar dekat WhatsApp. Cikgu nak tengok kamu ingat lagi ke tak?
Okey. Cepat hantar dekat cikgu. Okey, Adam Arif Aiman. Adam Arif dapat tak tu yang cikgu tunjuk kat depan tu? Baik. Adam Arif tahu tak macam mana cari jarak tu? Ingat lagi tak cara nak cari jarak? Adam Arif, ingat lagi tak cara nak cari jarak? Cara nak cari jarak. Apa formula cari jarak? Apa? Dah lupa dah masing-masing. Yang besar tolak yang kecil. Yang besar tolak yang kecil. Okey. Okey, cepat. Okey, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okey, cikgu zoom lagi. Cikgu zoom lagi. Takut kamu tak nampak apa titik koordinat dia. Okey, Wan Rifki. Wan Rifki dapat tak jarak dia tu? A ke B? Apa? Dapat tak jarak A ke B? Masih tinggi. Ha? Belum. Okey. Aidan dapat tak jarak tu? Jarak A ke B dapat tak? Dapat. Okey, bagus. Okey, ada yang dah cuba, ada yang dah hantar dah dekat cikgu. Bagus. Okey, jadi cepat. Cikgu nak kamu cuba lagi. Apakah jarak A ke B? Apa maksud A ke B ni? Maksudnya cikgu nak kamu cari jarak koordinat titik A ke koordinat titik B. Apakah jarak dia? A ke C ni apa? Cikgu nak kamu cari jarak koordinat titik A pergi kepada koordinat titik C. Akhir sekali apa? Akhir sekali cikgu nak kamu cari jarak B ke C. Koordinat titik B ke koordinat titik C. Okey, cepat. Cikgu nak cari. Cikgu nak kamu cuba buat lagi. Umar rasa Umar boleh dapat tak? Boleh. Ke dah lupa dah? Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Tak ada masalah. Ya, betul. Kita keluarkan. Okey. Cikgu bagi lagi 1 minit. Cikgu bagi lagi 1 minit. Dapat buat tak ni? Nazhan dapat buat tak Nazhan? Nak cari jarak ni. Boleh. Okey, cikgu bagi masa. Sementara kita tunggu azan dekat sini habis. Cikgu bagi masa. Cepat. Ada baru sikit lagi orang yang baru hantar. Okey, baru 5 orang. Okey, bagus. Okey, cuba buat. Okey, bagus.
Okey. Cikgu tunggu lagi cikgu tunggu lagi. Okey, cikgu tengah check ni masing-masing. Yang C ni cikgu tersilap. Terima kasih dia ingatkan cikgu. C ni 2 negatif 4 Sorry. 2 negatif 4. Cikgu terlupa letak negatif. Mana yang lain ni? Okey. Okey, jadi cikgu nak tunjukkanlah cara nak selesaikan dia. Okey, boleh ke cikgu mula tunjuk dekat depan ni? Boleh. Okey, seorang je. Yang lain boleh ke cikgu mula tunjuk dekat depan ni? Boleh. Okey, jadi tengok betul-betul macam mana cikgu cari jarak. Okey, tengok ni, cikgu buat jarak A ke B. Okey, sekarang ni tengok ni. Cikgu nak mencari jarak A ke B. Cikgu buat betul-betul. Maksudnya cikgu tunjuk satu-satu. Jarak A pergi kepada B. Jarak A pergi kepada B. Kamu tulis dulu koordinat A tu apa? Okey, kita tulis dulu koordinat A. Okey, A. Koordinat A 2, 3. Tulis 2, 3. Ni, macam mana cikgu dapat 2, 3? Yang ni. Ni, cikgu tunjuk ni. Lepas tu kamu tulis pula koordinat B. Kamu tulis pula koordinat B. B, koordinat dia adalah negatif 3, 3. Negatif 3, 3. Okey, sampai situ jelas ke? Tak dengar suara sikit? Sampai situ jelas ke? Jelas. Okey, kita tulis dulu apa koordinat A tu, apa koordinat B. Okey, habis dekat situ. Sekarang ni kita ambil dia punya formula. Setiap formula jarak yang mesti kita kena ambil adalah besar tolak kecil. Besar tolak kecil. Sekarang ni kamu tengok. Kamu nak ambil, maksudnya kamu kena cari yang mana besar, yang mana kecil. Jadi bila kita nak cari yang mana besar, mana kecil, kamu tengok ni. Okey, kalau kita tengok kat mana kita ada dua benda yang kita kena tengok. Yang A dia ada X dan Y. Yang B dia ada X dan Y. Jadi kita tengok koordinat X. Koordinat X untuk A. Koordinat X untuk A. A dia punya X. A dia punya X adalah 2. Okey, cikgu senaraikan 2. B. B dia punya X adalah negatif 3. Okey, itu X. Okey, untuk Y pula. Okey, kenapa cikgu tak ambil Y dekat sini? Bila cikgu ambil dia punya formula, bila cikgu tulis dia punya formula besar ke kecil, maksudnya nombor tu mesti berbeza. Mesti ada satu besar, mesti ada satu kecil. Dia takkan sama. Jadi kat sini kita nampak nombor yang berbeza dia adalah pada X. Jadi bila pada X kita tengok mana yang lagi besar. Okey, 2 dengan negatif 3 mana lagi besar? Cikgu soal kamu. 2 dengan negatif 3 mana lagi besar? 2. Okey, 2. Jadi kita ambil 2, tolak. Tolak dengan kecil. Tolak dengan kecil. Kecil dia bukan 3 tapi negatif 3. Masukkan negatif 3. Jadi 2 tolak 3. Tolak, darab dengan tolak, dia akan jadi tambah. Tambah 3. 2 tambah 3, kita dapat 5 unit. Kamu kena faham sesuatu benda. Jarak, bila kita suruh cari jarak, dia takkan kosong. Dia takkan kosong. Sebab apa? Sebab bila dia tak disebut sebagai jarak bila satu koordinat duduk di tempat asal. Contoh, kamu duduk dekat Dewan Makan, duduk je sampai situ. Sekarang, bila kita nak cari jarak, kita mesti ada point A pergi kepada point yang seterusnya.
Itu yang pertama. Jarak takkan kosong. Kalau kamu rasa kamu dapat jawapan tu kosong, jawapan kamu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak takkan ada negatif. Jarak takkan ada negatif. Berapakah jarak kalau kamu tengok kan, berapakah jarak Kuala Lumpur ke Kelantan? Negatif 300 km. Macam mana orang nak baca negatif 300 km? Tak ada orang pernah cakap macam tu. Jarak takkan kosong dan jarak takkan ada negatif. Jadi dekat sini jawapan dia adalah 5 unit. Itu untuk A, iaitu cara nak mengira jarak A ke B. Jelas ke? Jelas. Okey, jadi jarak A ke B 5 unit. Betul ke 5 unit? Kita kira kotak sahaja. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat 5 unit. Okey, jadi kita pergi pula yang kedua. Jarak A ke C. Aku buat warna hijau. Jarak daripada koordinat A pergi kepada koordinat C. Senaraikan dulu. A dia apa? A dia, koordinat untuk A dia adalah 2, 3. Tengok cara cikgu buat. Cikgu senaraikan dulu koordinat dia. Lepas tu cikgu senaraikan pula koordinat C. Koordinat C adalah 2, -4. Jadi kita nak cari dia punya formula. Formula dia adalah besar tolak dengan kecil. Okey, sekarang kita tengok pula. Okey, kita ambil X dia. Ni X. Ini X. Kalau kita tengok X dia, 2 dekat A, X dia 2. Dekat C, X dia 2 juga. Jadinya, kamu kena faham. Bila cikgu cakap besar dengan kecil, nombor dia takkan sama. Jadi jangan ambil X. Kamu ambil lah nilai Y. A untuk Y adalah 3. C untuk Y adalah -4. 3 dengan -4, mana lagi besar? 3. Okey, kita dapat 3. Jadi kat sini apa yang kita buat? 3 tolak. Ambil formula ni, besar. Besar tolak. 3 tolak kecil. Kecil dia bukan 4, tapi kecil dia -4. Jadi negatif darab dengan negatif kamu akan dapat positif. Jadi 3 tambah 4 kamu dapat dia 7. 7 apa? 7 unit. Ini jawapan A pergi kepada C. Jelas ke? Jelas. Okey, yang lain cikgu tak dengar suara. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey. Jadi kita pergi pula jarak yang seterusnya. Tengok betul-betul, tengok betul-betul. Okey, sekarang jarak yang cikgu suruh cari adalah B ke C. Jarak B pergi kepada C. Koordinat B pergi kepada koordinat C. Tulis dulu apa koordinat B tu. Okey, koordinat B. Apa koordinat B? Tolong cikgu, koordinat B apa? -3, 3. Ya, -3,3. Bagus, Umar. Okey, seterusnya sama-sama koordinat C. Apakah koordinat C? 2 -4. 2, -4. 2, -4. Jadi, sekarang kamu tengok kat sini. Formula dia besar tolak kecil. Besar tolak kecil. Tapi dekat sini kita nampak. Kalau dekat soalan pertama kita nampak Y dia sama. Kita nampak Y dia sama. Nampak ni. Y dekat A3, B dekat Y3. Kalau soalan 2 yang warna hijau ni, X dia sama. X dekat A2, CX dekat C2. Tapi yang warna merah ni mana buat macam mana? Dekat sini tak ada koordinat yang sama. Maksudnya bila tak ada koordinat yang sama, dia serong. Dia serong. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena kira X dia. Kita kena kira Y dia. Besar tolak kecil. Tengok ni, tengok cara cikgu buat. Besar tolak kecil untuk bahagian X.
Jadi X untuk B negatif 3, X untuk C adalah 2. Negatif 3 dengan 2 mana lagi besar? 2. Ya, ambil 2 tolak 3. Jadi 2 tolak 3 dapat berapa? Cikgu soal kamu. 2 tolak 3 dapat berapa? 7. 5. 5. Kita dapat dia 5. Okey, kita buat pula dia punya jarak Y. Ambil 3 dengan negatif 4. 3 dengan negatif 4 mana lagi besar? 3. Ya, ambil 3 tolak dengan tolak negatif 4. Dapat berapa? 7. Ya, kita dapat 7. Formula untuk bila dia menyerong adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 punca kuasa 2. Itu jarak dia. Itu formula dia. Sila salin. Sila salin. Macam mana dapat formula ni? Dia Pythagoras theorem. Cikgu tunjuk dekat sini. Cikgu tunjuk ni. Okey. Jarak dekat A. Kalau kamu nampak dekat sini, kamu akan nampak segitiga. Kamu akan nampak segitiga. Ini segitiga dia. Okey, dekat atas ni untuk bahagian X iaitu apabila dia melintang, dia dalam keadaan 5 unit. Dia dalam keadaan 5 unit. Okey, jadi cikgu keluarkanlah segitiga tu nak bagi senang nampak. Salin tau semua yang cikgu tunjuk ni. Okey, yang ini dia 5 unit iaitu dia melintang, X dia 5 unit. Menegak dia 7 unit. 7 unit. Jadi yang kita nak cari sekarang ni adalah yang ini. Jarak yang ini. Jadi dengan menggunakan formula Pythagoras theorem. Apa tu formula Pythagoras theorem? Tengok dekat warna hijau cikgu tunjuk ni. Formula Pythagoras theorem adalah cikgu tunjuk adalah apabila yang paling panjang CAB. Paling panjang duduk dekat luar. C sama dengan A tambah B. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi bila kuasa 2 dekat C, pindah ke sebelah dia akan jadi punca kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Sama dengan konsep yang ini. Sama dengan konsep yang ini. Jadi kita kira sama-sama. Sekarang ni selesaikan 5. 5 kuasa 2 tambah 7. 7 kuasa 2. 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 dapat berapa? 10 yang tutup 1. Tak dengar? 1. 8.606. Okey. Dekat sini kita akan dapat macam 8.6 8.6. Ni kamu tekan dulu 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Bila kamu tekan 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2, kamu dapat 74 tau. Lepas tu kamu buat punca kuasa 74. Kamu akan dapat 8.6 unit. Jadi jarak antara B ke C adalah 8.6 unit. Jelas ke? Ini cari cara jarak dia. Jelas ke? Jelas. Okey, yang lain macam mana? Boleh jelas ke? Okey, tengok ni. Cikgu tak puas hati tentang jarak. Cikgu buka sekejap worksheet cikgu. Okey. Jadi tengok dekat depan. Cikgu takut nanti masa exam, kamu tak jumpa, kamu tak jumpa apa dia punya penyelesaian dia semua. Okey, jap bagi cikgu masa. Sebenarnya cikgu nak teruskan kepada titik koordinat sebenarnya. Tapi cikgu perlu confirmkan kamu punya apa orang kata? Kamu punya cari jarak. Sebab nak cari titik tengah koordinat, kamu kena faham dia punya jarak. Okey, sekejap Okey, yang dah tutup kamera sila buka kamera. Dah tutup dah kamera. Awalnya tutup kamera. Okey, sekejap
Okey, cikgu mula share skrin. Okey, kita fokus kepada jarak dulu. 20 minit ni cikgu ambil fokus kepada jarak dulu. Okey, kejap. Okey, dah boleh nampak skrin cikgu? Okey, tengok ni. Kita cari jarak antara titik berikut. Sekarang ni, jarak ni, dia tak bagi graf pun. Dia tak bagi graf pun. Jadi kamu tengok soalan yang cikgu bagi dekat depan. Okey, masing-masing tengok sini. Cikgu akan selesaikan soalan contoh. Kita akan buat satu soalan contoh. Okey, dia ada dua koordinat. Macam mana cikgu tahu dia ada dua koordinat? Sebab ini koordinat pertama, ini koordinat kedua. Okey. Sekarang formula titik koordinat, formula jarak. Apa formula jarak dia? Yang cikgu bagi tadi. Okey, besar tolak kecil. Besar tolak kecil. Jadi kita nak cari jarak besar tolak kecil. Jadi masing-masing tengok dekat depan. Tengok sekejap, fokus sekejap. Okey, dekat sini kita ada dua koordinat. Koordinat pertama kita adalah 27. Koordinat pertama kita 27. Koordinat kedua kita adalah 2, -1. Sekarang kita nak cari dia punya jarak. Kita nak cari dia punya jarak. Jadi bila X dia 2, dekat sini 2, X dekat sini 2 juga. Jadi 2 dengan 2. Dua-dua sama nilai. Kita tak jadi jangan ambil 2. Jangan ambil yang sama nilai. Jadi kita tengoklah 7 dengan -1. Kita comparekan 7 dengan -1 mana lagi besar? 7. Iya, 7 besar. Tolak kecil. Kecil dia bukan 1 tapi -1. Jadi 7 tolak dengan tolak 1 kamu dapat 8 unit. Ini cara dia. Ini cara dia. Boleh faham ke contoh yang cikgu tunjuk tu? Boleh. Okey. Yang lain tak dengar suara? Boleh. Okey. Okey. Jadi masing-masing tengok dekat A pula. Cikgu akan tunjukkan jarak untuk A. Alamak. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan jarak untuk A. Soalan A. Cikgu buat warna biru. Koordinat pertama kita 9, 0. Koordinat untuk kedua kita adalah 9, -6. Kalau kita nak cari jarak, dia punya formula besar tolak kecil. Jadi bila kita nak cari besar tolak kecil ni 9 dengan 9. Jadi kamu jangan ambil 9 tu. Sebab apa? Sebab dia sama nilai. Tak ada yang besar, tak ada yang kecil. Jadi jangan ambil X dia. Kamu ambil lah Y dia. Sekarang cikgu nak tanya kamu 0 dengan -6 mana lagi besar? 0. Okey, yang lain tak dengar suara. 0 dengan -6 mana lagi besar? 0. Okey, kita dapat 0. Tolak yang kecil. Kecil dia -6. Jadi negatif dengan negatif kita akan dapat positif. Jadi jawapan untuk A adalah 6 unit. Ini adalah jawapan untuk soalan A. Jelas ke dua contoh yang cikgu tunjuk dekat depan? Jelas. Okey. Okey, jadi sekarang ni cuba buat B dengan C. Cuba buat B dengan C. Dah siap hantar dekat WhatsApp cikgu. Kejap cikgu kena mute sebab ada. Okey, cuba buat B dan C. Cuba buat Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cikgu, Ya.
Boleh tak saya buka lagu time-time saya tengah buat kerja ni? Tapi kena mute ni, kena mute diri. Okey cikgu, thank you. Okey. Oh, lepas ni cikgu nak kena buka lagu lah bagi ni pula. Okey, cikgu tunggu WhatsApp cikgu tunggu jawapan kamu dekat WhatsApp untuk B dan C. Ni tak ada dalam kita punya worksheet hari ni. Ini worksheet minggu lepas. Okey, bagus Atiab. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Okey, pandai. Okey, pandai. Okay, nanti cikgu check kita buat sama-sama. Cikgu nak tengok dulu berapa orang buat. Okey. Cikgu bagi lagi 2 minit tau. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Ramai dapat buat. Okey, jadi habis masa. Kita ada lagi beberapa soalan lain cikgu kena kejar. Okey, jadi cikgu akan tunjuk dekat depan. Okey, pertama sekali bila cikgu tunjuk, kalau kamu tak faham, tanya terus tau. Boleh ke? Boleh. Okey, Okey, bagus. Tanya terus. Cikgu, saya tak faham macam mana dapat ni, macam mana dapat tu. Okey, tengok ni. Okey, tengok betul-betul Okey, sekarang kita pergi kepada soalan B. Kita nak cari jarak ni. Jarak apa? Jarak di antara dua koordinat. Mana koordinat pertama dia? Koordinat pertama dia adalah 3, -4. Ni koordinat pertama dia. Koordinat kedua dia adalah 3, 5. Okey, formula dia besar tolak kecil. Besar tolak kecil. Ini ada 3. Ini ada 3. Jangan ambil 3 tu. Jadi sekarang yang kita kena compare lah -4 dengan 5. Okey, cikgu soal kamu semua yang ada dalam ni. -4 dengan 5 mana lagi besar? 5. Ya, 5. Kita ambil lah 5. Tolak. Tolak ni, tolak yang pertama, tolak formula tau. -4 ni, tolak yang kedua ni adalah milik 4. Kamu jangan hilangkan tolak formula dengan tolak 4. Tiba-tiba jadi satu tolak. Siapa yang tiba-tiba buat 5 tolak 4 tadi salah. Ada yang buat macam tu. Jadi dia macam tu. Jadi tolak darab tolak dia akan jadi tambah. 5 tambah 4 dia jadi 9. Jadi jawapan untuk soalan B adalah 9 unit. Jelas ke penerangan daripada cikgu? Jelas. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita pergi kepada soalan C. Kita pergi kepada soalan C. Koordinat pertama -3,
negatif 6. Koordinat kedua, negatif 3, negatif 1. Formula dia besar tolak kecil. Jadi negatif 3 kat sini. Dekat sini negatif 3, dekat sini negatif 3. Kita nak yang sama. Sebab apa? Mana boleh cari jarak bila tempat orang tu dekat sama. Jarak hanya berlaku apabila seseorang melangkah daripada tempat A pergi kepada tempat B. Kalau kita nampak seseorang tu dia stay je dekat A, tiba-tiba ada orang kira, berapa jarak tempat kau tadi? Mana kita boleh kira sebab dia apa? Sebab dia stay dekat tempat dia. Jarak hanya boleh dikira apabila dia bergerak ke satu tempat lain. Jadi sekarang ni kita ada nombor negatif 3 ni kita buang. Soalan cikgu, negatif 6 dengan negatif 1, mana lagi besar? Negatif 1. Pandai. Negatif 1. Negatif 1 tolak. Tolak apa? Tolak negatif 6. Tolak dengan tolak dia jadi tambah 6. Ni negatif 1. Negatif 1 tambah 6 kita dapat 5 unit. Ini jawapan C. Jelas ke untuk soalan C? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang kita akan pergi kepada tanya Mat 10.30, 10.30. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, kita tengok pula soalan yang berikutnya. Ni tak ada dalam worksheet tu. Tak ada dalam worksheet tu. Cikgu cari tadi sebab cikgu tengok kamu tak boleh buat lagi tentang jarak. Jadi dia tak ada kat situ. Okey, cikgu buat A. Cikgu buat A. Nak cari jarak antara dua koordinat. Koordinat pertama dengan koordinat kedua. Bila kita nak cari jarak besar tolak kecil. Jadi koordinat pertama dia 2. X dia 2. Koordinat kedua X dia negatif 5. Okey, tengok ni sekarang ni. Okey, sekarang Y koordinat pertama tu apa? Cikgu nak soal kamu semua. Y dekat koordinat pertama tu apa? 9. 9. Y dekat koordinat kedua tu apa? 9. 9. Jadi bila dia nombor yang sama, tak payah fikir panjang, kita potong sahaja. Jadi besar ke kecil? 2 negatif 5. Mana lagi besar? 2 dengan negatif 5. 2. Ya, kita dapat 2. Tolak. Tolak berapa? Tolak negatif 5. Jadi negatif dengan negatif kita jadi tambah. 2 tambah 5 kita dapat 7 unit. Jawapan untuk A, jarak antara koordinat pertama dengan koordinat kedua adalah 7 unit. Jelas ke? Jelas. Okey, ada soalan tak nak tanya? Okey. Okey, cikgu. Yang perempuan tak dengar suara, ada soalan tak nak tanya? Okey. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, besar tolak kecil. Ini 7, ini 7. Potong. Sekarang 6 dengan kosong. 6 lagi besar daripada kosong. 6 tolak kosong kita dapat 6. Jadi jawapan dia 6 unit. Tu jawapan B. Okey, sekarang berdasarkan contoh yang penerangan cikgu buat dekat A, yang cikgu buat dekat B, cuba buat C, D, E. Cikgu nak kamu cuba buat C, D, E. Dah siap hantar dekat cikgu. Okey, buat Okey, buat C, D, E
Okey, bagus. Ada yang dah hantar? Ya, betul. Bagus Adlan, betul jawapannya. Okey, bagus Aidan, bagus. Okey, pandai Khairina. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit lagi 2 minit. Okey, bagus. Okey. Ya, hantar-hantar kat cikgu, cikgu check, cikgu check. Okey, bagus. Pandai. Apa tu Zarif? Okey, bagus. Okey. Okey, pandai. Okey, habis masa. Jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja, cara nak cari jarak dekat C, D dengan E. Boleh ke cikgu mula tunjuk ni? Boleh ke? Okey, jadi masing-masing sila tengok dekat depan. Okey, jadi cikgu buat secara ringkas. Cikgu bila nampak koordinat sama, cikgu terus padam, cikgu terus pangkah. Lepas tu cikgu tulis formula besar tolak kecil. Cikgu comparekan antara yang ni -6 dengan 9, -6 dengan 9. Siapa lagi besar? 9. Ya, 9 lagi besar. Tolak ni untuk formula. Kecil dia apa? -6. -6. Negatif untuk 6 tu sila salin. Sebab apa? Negatif milik 6. Jadi 9 negatif dengan negatif dia jadi positif. Jadi kita akan dapat 9 tambah 6. Kita akan dapat jawapan dia 15 unit. Kena salin unit. Jelas ke soalan C? Ada soalan nak tanya? Okey. Diam je semua. Okey. Okey, D, tengok ni. Tengok ni. Ini adalah koordinat yang sama. -3, -3. Besar tolak kecil. 7 tolak 1. Ini bila kita tolak, dia jadi tambah 1. Jadi, untuk jawapan D adalah 8 unit. Okey. Akhir sekali E. Cikgu bila Cikgu, nampak. ya. Ya. Kenapa? Tak boleh tambah dengan tolak nombor yang sama ke? Tambah dengan tak boleh. Kalau cikgu cakap nombor yang sama, tengok E ni 4 dengan 4. 4 dengan 4 mana lagi besar? Mana 4 lagi besar, mana 4 lagi kecil? Apa Wan Rifki?
4 dengan 4 dia nilai yang sama. Kita tak jumpa yang lagi besar dan lagi kecil. Sebab itulah cikgu pangkah 4 ni. Boleh faham? Okey, faham. Patut. Jadi besar tolak kecil. Masing-masing tengok besar tolak kecil. Negatif 10 dengan negatif 3. Mana lagi besar, mana lagi kecil? Negatif 3 lebih besar. Ya, negatif 3 lagi besar. Tolak 10. Ni tolak dengan tolak jadi tambah negatif 3 tambah 10. Jadi dekat sini jawapan dia adalah 7 unit. Jawapan dekat sini adalah 7 unit. Ini cara dia. Ini adalah cara dia. Okey, boleh ke cikgu teruskan? Cikgu nak laju sikit, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Jadi cikgu harap boleh faham tahu yang ini tentang jarak. Sebab apa? Sebab kita nak pergi kepada midpoint tau. Midpoint ni maksudnya titik tengah. Cikgu kena jelaskan betul-betul tentang jarak. Sebab apa? Sebab midpoint ni bila kamu dah faham jarak, midpoint ni di tengah-tengah antara jarak. Jadi cikgu nak kukuhkan kamu punya jarak tu sekejap. Lama juga ni. Okey. Habis A, B, C, D, E. Okey, sekarang ni apa yang kita nak kena buat? Kita kira pula yang belah bawah ni. Okey, sekarang cikgu nak ajar kamu. Cikgu nak kamu faham sesuatu. Okey, kita pergi kepada A. Kita pergi kepada A. Siapa-siapa pernah dengar tak Pythagoras Theorem? Pernah dengar tak pasal Pythagoras Theorem? Tak. Tak pernah dengar? Kak Irina, pernah dengar tak pasal Pythagoras Theorem? Tak. Tak pernah dengar. Oh, okey. Pythagoras Theorem adalah sesuatu teori untuk kita mencari panjang sisi. Teori itu diaplikasikan kepada hanya segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak ni dia maksud macam nak tahu dia sudut tegak, dia ada 90 darjah. Macam nak tahu 90 darjah, dia ada petak kat sini. Jadi formula dia, okey, sila salin. Cikgu nak semua orang salin. Sebabkan tak ramai orang dengar. Okey. Tak ramai orang tahu pasal Pythagoras Theorem, sila salin. Pythagoras Theorem. Okey, sila salin. Sila salin. Okey, tengok kepada yang warna hitam. Cikgu terangkan dia punya formula. Okey. Soalan ni kita hold dulu. Okey, formula dia adalah A, B, C. A, B, C yang paling panjang. Yang paling panjang. C kuasa 2. Sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Sampai sini jelas tak yang warna hitam yang cikgu tunjuk ni? Jelas ke? Jelas. Okey, sila salin. Sila salin. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi sila salin. Okey, sekarang cikgu ambil satu soalan. Cikgu ambil satu soalan. Cikgu bagi segitiga kita macam ni. Okey, jadi ini cikgu buat ni 4. Panjang ni adalah 4. Panjang yang ni adalah 3. Sekarang ni guna teori Pythagoras Theorem untuk cari panjang C. Panjang C. Kita nak cari apa itu C. Jadi cikgu nak semua orang salin. Okey, yang ni kita hold dulu. Cikgu ajar Pythagoras Theorem sekejap. Okey, jadi formula. Kita ambil formula kita. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Sekarang cikgu soal kamu. Masing-masing tolong cikgu. A dia berapa? A dia berapa? A dia dekat sini yang tegak ni. Jadi yang tegak ni adalah 4. Kita masukkan 4 kuasa 2. Tambah B. B ni maksud B ni apa? Base. Tapak. Jadi B ni adalah 3. 3 kuasa 2. Sekarang ni cikgu nak kamu tekan kalkulator. 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Sila tekan. Okey. Cuba tekan. Dapat berapa masing-masing? Tak dengar. Dapat. Ya, kita dapat 25. Kita dapat 25. Okey, sekarang ni
C. Kita nak C sahaja, bukan C kuasa 2. Jadi kuasa 2 kena pindah ke sebelah sana. Kuasa 2 bila pindah ke sana, dia akan jadi punca kuasa 2. 25. Sila tekan punca kuasa 25. Dapat berapa? 5. 5. Maksudnya dekat sini adalah 5. Kita dapat panjang sini, ini adalah 5. Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, sekarang ni kamu tengok kepada yang warna hijau pula. Kita ambil soalan yang sama, tak payah pergi kepada soalan yang lain. Kita ambil soalan yang sama. Ni 5, cikgu letak 5. Ni 5, cikgu letak 5. Yang ini 3. 3. Okey, kita nak check jawapan yang ini. Ini apa? Ini A. Ini A. Kamu rasa-rasa jawapan A tu apa? Jawapan A tu apa agak-agak nanti bila akhir sekali? Apa? Nazhan, apa jawapan A tu agak-agak? Tengok segitiga ni. Ini 5. Ini 3. Ini 4. Jadi A ni sepatutnya akan dapat 4. Macam mana tu? Okey, kita pakai teori Pythagoras theorem. Ini teorinya. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, sekarang C. C ni duduk luar sekarang. Ni C, dia duduk luar sekarang ni. Jadi C kuasa 2 kita, dia 5 kuasa 2. Sama dengan A. A kita apa? A dia tak tahu. Okey, jadi A tu A kuasa 2 tambah B. B ni B yang bawah ni. B ni. B kita adalah 3. 3 kuasa 2. Sekarang kita nak cari A. Tadi dekat sini kita cari C. Kita nak cari A. Jadi 3 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif pindah ke sebelah jadi apa? Negatif. Ya, negatif. Lepas tu A kuasa 2. Sekarang tolong cikgu tekan kalkulator. 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 dapat berapa? Tekan kalkulator. 16. Ya, kita dapat 16. A ni kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa 2. Sekarang punca kuasa 2 16 dapat berapa? 4. Ya, kita dapat 4. Dah. Sepatutnya jawapan kita 4. Memang jawapan dia 4. Macam itulah. Ini pembuktian. Pembuktian. Jelas ke? Boleh faham ke? Alamak. Boleh. Jelas. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk pula. Ni segitiga yang sama. Cikgu tak ubah pun. Cikgu bagi ni 5. Cikgu bagi ni 4. Sekarang ni cikgu nak cari B. Rasa-rasa B ni apa jawapan dia? Rasa-rasa B tu apa jawapan dia? 3. Ya, 3. Jadi, betul ke 3? Pakai teori ni. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kamu ambil. Alamak, dia baru masuk. Okey, kamu ambil C. C dia yang belah luar. Nampak ni C dia. C ni belah luar. Jadi C dia adalah 5. 5 kuasa 2. A dia yang tegak ni. A dia adalah 4 kuasa 2 tambah B kuasa 2. 4 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi tekan kalkulator sekarang. 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 dapat berapa? 9. Ya, kita dapat 9. B kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 9 dapat berapa? 3. 3. Inilah B kita. Kan B kita 3. Nampak tak 3? 3. Inilah Pythagoras theorem. Ini adalah Pythagoras theorem. Cikgu nak yang cikgu salin dekat depan ni sila ada dalam buku nota kamu. Sila ada dalam buku nota kamu. Dah habis salin ke belum? Belum. Ya, ada soalan nak tanya? Sikit lagi salin dulu.
Inilah Pythagoras theorem untuk bagi siapa-siapa yang tak dengar. Jadi Pythagoras theorem ni adalah satu formula untuk kamu cari panjang sisi dia. Untuk kamu cari panjang sisi dia. Dah habis ke? Boleh cikgu teruskan ke? Kita dah lewat ni. Sempat ke tak cikgu nak teruskan ni? Okey, masing-masing. Kak Irina dah habis salin ke belum? Alamak. Okey, dah habis salin ke? Cikgu nak teruskan ni. Boleh ke cikgu teruskan? Belum. Cikgu dah siap. Okey. Salin. Alia. Alia ada tak orang nama Alia dalam kelas ni? Okey, dah ke semua? Dah siap. Okey. Jadi kita tengok ni. Macam mana dia dapat jarak antara dua titik ni? Macam mana dia dapat jarak antara dua titik ni? Inilah yang formula dia Pythagoras theorem lah. Macam mana dia dapat jarak antara dua titik ni? Okey, kamu tengok A ni. Kamu tengok A ni. Okey, cikgu tunjuk ni, nanti kamu kena buat tau. Sila salin. Okey. Dia ada dua koordinat dekat sini. Dia ada dua koordinat dekat sini. Okey, yang pertama koordinat C. Dan yang kedua koordinat D. Okey. Okey, kalau rasalah cikgu disebabkan kamu baru belajar Pythagoras theorem, cikgu nak bagi kamu nampak lagi, bagi masa dekat cikgu untuk cikgu lakarkan graf. Sekejap sekejap bagi cikgu masa. Jangan tidur pula. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Ini 9, ini 10, ini 11. Alamak. Okey. X, Y. Okey, X dia 2 je. Okey. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, ini 10, ini 11. Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan. Masing-masing sila tengok di hadapan. Cikgu nak membuktikan dia punya formula ni. Okey, sekarang cikgu plotkan. Masing-masing nampak. Cikgu harap masing-masing nampak graf cikgu. Okey, koordinat C. Koordinat C jatuh pada X dia 2. Ni X, ini Y. X dia 2. Okey, cikgu ambil dia punya X jatuh kat 2. Okey ni. Dan Y dia 11. Ni Y dia 11. Okey ni. Tempat pertemuan antara kedua-dua tu adalah titik C. Jelas ke untuk C? Boleh faham? Boleh. Okey, D. Ini X, ini Y. Okey, X kita 8. Okey, X kita 8. Jadi, kamu tengok ni. X dia 8. Dan Y dia 3. Okey. Jadi, okey, jadi ini adalah ini adalah koordinat D. Okey, sekarang ni kamu tengok dekat depan ni. Sekarang ni kamu tengok dekat depan ni. Sekarang ni dia nak cari jarak antara C ke D. Mana jarak dia? Ini jarak dia. Jadi jarak C ke D ni adalah dia macam tadi. Dia lencong. Macam mana dia lencong tadi? Tadi kan kita belajar Pythagoras theorem. Ni C, ni A, ni B. Jadi kamu tengok ni. Jadi jarak dia, titik koordinat dia. Okey, jadi cikgu tunjuk ni sebab apa tahu? Sebab bukan semua soalan dia bagi dalam bentuk graf. Ada satu soalan dia bagi dalam
bentuk koordinat macam ni sahaja. Jadi kita tengok C, koordinat C. Okey, jadi tengok salin tahu salin. Okey, koordinat C adalah 2 11. Koordinat D adalah 8 3. Okey, kita tengok X dia. X untuk C, Y, X untuk D. Jadi nak cari jarak dia besar tolak kecil. Okey, 8 dengan 2. Mana lagi besar 8 dengan 2? 8. Ambil 8 tolak 2. 8 tolak 2 kita dapat 6. Inilah cara kita dapat 6. Jadi ambil X dia. Jadi betul ke 6 tu? Okey, X ini adalah untuk koordinat X. Okey, ni kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu cara dia dapat 6. Jadi apa yang kita boleh tahu? Kita tahu jarak dekat sini adalah 6 unit. Okey, untuk Y pula. Untuk Y. Sebab tu cikgu ajar X dulu. Cikgu ajar Y dulu. Lepas tu Y. Lepas tu baru serong. Okey, untuk Y. Untuk Y. Y untuk C adalah 11. Y untuk D adalah 3. Formula dia apa? Besar tolak kecil. Jadi besar dia 11 dengan 3. Mana lagi besar 11 dengan 3? 11. Kecil dia 3. 11 tolak 3. Masing-masing tekan kalkulator. 11 tolak 3 dapat berapa? 9. Dapat apa? 8. Jadi dekat sini jarak dia 8. Betul ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jarak dia yang tegak ni adalah 8. Jadi bila kita nampak segitiga ni, dia macam tadi. Macam tadi yang mana? Macam yang cikgu tunjuk pada nak cari C ni. C dekat luar, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Sebab itulah dia Pythagoras theorem. Okey, jadi jarak C ke D. C ke D. Mana jarak C ke D yang ni? Yang ni jarak C ke D. Kita panggil dia CD. CD dulu. Dulu ada DVD. Okey, ni CD. Sorry. CD kuasa 2. Base dia ni 6. 6 kuasa 2 tambah dia punya tinggi, dia punya apa orang kata, dia punya tegak 8 kuasa 2. Jadi formula yang atas ni sebenarnya dia alih terus punca kuasa 2 pindah ke sebelah. Dia alih terus, dia akan jadi macam ni. Macam inilah macam mana dia dapat formula ni. Ni cikgu tunjuk. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, itulah cara dia. Sekarang tekan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dulu. Selesaikan satu-satu. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Lepas tu kamu dapat jawapan dia berapa? 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dapat berapa? 100. Okey, sekarang tekan punca kuasa 100 dapat berapa? 10. 10 apa? 10 unit. Inilah jarak daripada C pergi kepada D. Iaitu dia 10 unit. Ni yang cikgu terangkan. Formula yang ini dia datang daripada teorem Pythagoras. Sebab tu cikgu ajar dulu cara baca koordinat. Cikgu ajar pula cara nak cari jarak melintang. Cikgu ajar pula cara nak cari jarak menegak. Barulah yang menyerong. Jelas ke? Boleh faham ke kat depan ni? Boleh. Okey, yang lain jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, dah habis salin ke semuanya? Dah. Okey, bagus. Okey. Sekarang ini A, ini A. Jadi saja cikgu tunjukkan kamu punya graf ni bagi kamu nampak.
Cikgu harap dah salin. Okey, kita pergi kepada soalan B. Cikgu tunjuk soalan B, lepas tu kamu buat soalan C. Okey, soalan B. Jadi kamu kalau rasa macam confused, boleh tengok balik rakaman kelas kita. Okey, untuk E, nak cari jarak koordinat dia. X. X dia. Ini adalah X. Ini adalah X. X. Biarlah cikgu tulis balik. Dia punya ni kecil sangat. Okey, E. -2, 10. Macam ni lah tuan nak buat. Ni F. 5, 3. Okey, untuk X. Ini XE dan ini XF. -2 dengan 5. -2 dengan 5 mana lagi besar? 5. Okey, maksudnya kat sini 5 tolak -2. Jadi dekat sini kita dapat berapa? 5 tolak 2. Dapat berapa? Betul. 7. Ya, kita dapat dia 7 unit. Ini jarak dia melintang tadi. Okey, Y pula. Kita pergi kepada Y. Ini Y untuk E. Ini Y untuk F. Okey, Y. 10 dengan 3 mana lagi besar? 3. 10. 10. Jadi 10 tolak 3. 10 tolak 3 dapat berapa? 7. Ya, kita dapat 7 juga. Jadi apa yang kita boleh baca? Kita boleh baca kita punya contohlah kita punya graf ni macam ni. Yang ini untuk X dia adalah 7 unit. Yang untuk Y dia adalah 7 unit juga. Jadi dekat sini kita nak cari jarak dia antara E ke F. Jadi kita pakai formula Pythagoras theorem. X dia 7 kuasa 2. Jadi E ke F kuasa 2 sama dengan X dia 7 kuasa 2 tambah Y dia 7 kuasa 2. Sekarang tekan kalkulator 7 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 dapat berapa? 98. Yang lain dapat ke? Dapat. Okey, kita dapat 98. Jadi kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa 2. Sekarang tekan punca kuasa 98 dapat berapa? 9.89. Okey, cikgu bundarkan, cikgu akan dapat 9.9 unit. Sikit lagi nak pergi kepada 10. Ada soalan boleh je pergi. Kalau siapa tulis 10 pun betul juga. Sebab dia punya perbundaran. Jadi jarak antara E kepada F adalah 9.9. Inilah jawapan dia. Jelas ke masing-masing? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Berdasarkan contoh yang cikgu buat dekat B. Berdasarkan contoh yang cikgu buat dekat B. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan C. Dah siap hantar dekat cikgu. Dah dekat WhatsApp tau. Okay, dah siap saya kat WhatsApp
Okey, dah siap send kat WhatsApp. Cikgu tunggu Okey, bagus. Okey, pandai. Okey, bagus. Okey. Cikgu bagi lagi 1 minit. Hantar kat WhatsApp Okey, bagus. Ramai yang betul. Cikgu tunggu tau. Okey, bagus. Alamak, kenapa delete? Okey. Okey. Mana lagi yang lain ni? Perlukan masa lagi ke nak cikgu tunjuk terus? Cikgu saya dah siap cikgu. Perlu masa lagi cikgu. Okey, okey. Cikgu bagi 1 minit tambahan je tau. Cikgu nak ajar benda lain sebenarnya. Tapi tak apalah. Ini ilmu juga. Bagus. Jawapan dia 16.5 tau Okey, dah habis. Yang tengah buat tu sila je buatkan terus. Buat terus. Jadi, cikgu akan tunjukkan soalan C. Macam mana nak dapat jawapan dia. Boleh ke cikgu mula tunjuk ni? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, jangan ngantuk lagi. Jangan ngantuk lagi. Kita dah nak habis dah. Lagi setengah jam je. Okey, ini adalah X. Ini adalah X. Yang warna biru ni adalah X. Jadi, untuk yang X, formula dia yang besar tolak yang kecil. Jadi, 10 dengan 3. Terang-terang kita nampak 10 lagi besar daripada 3. Masukkan. Formula dia besar tolak kecil. 10 tolak 3, kita dapat 7. Ini jawapan untuk X. Maksudnya jarak dia punya melintang. Okey, untuk Y. Untuk Y. Sekarang ni untuk Y kita ada 13 dengan negatif 2. 13 dengan negatif 2. 13 lah lagi besar.
13 tolak 2. Tu cara dia. Jadi negatif dengan negatif dia jadi positif. Jadi dekat sini 13 tambah 2. Kita akan dapat jawapan dia 15 unit. Maksudnya kita boleh faham macam mana? Kita anggarkan kita punya segitiga tu macam ni. X kita adalah 7. Y manakala Y tu pula adalah 15. Jadi sekarang kita nak cari jarak apa? Jarak G pergi kepada H. Okey, sampai sini boleh faham ke? Okey. Masukkan dalam formula GH kuasa 2 sama dengan base dia 7. 7 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Sekarang ni cuba tekan 7 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Kamu akan dapat 274. GH. Kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa 2. Okey, bila kita tekan punca kuasa 2, kita akan dapat 16.55 unit. Inilah cara nak selesaikan cara apabila dia punya jarak dalam keadaan condong ataupun sengit. Boleh faham ke tentang jarak? Semua boleh faham ke? Boleh. Okey. Cikgu harap masing-masing boleh faham. Kalau tak faham, WhatsApp cikgu. Okey. Jadi, ini cikgu dah habis dah tentang jarak. Kita nak pergi kepada midpoint. Midpoint ni, cikgu teruskan. Kita ada masa sikit sahaja lagi. Kita ada masa, insya-Allah cikgu akan cuba habiskan. Okey, midpoint. Apa maksud midpoint? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa maksud midpoint? Tak dengar. Titik tengah. Ya, titik tengah. Titik tengah. Okey. Jadi, cikgu nak bagi kamu nampak apakah dimaksudkan dengan titik tengah ni. Okey, titik tengah ni adalah contohlah. Kita ada satu koordinat A dan kita ada satu koordinat B. Kita nak cari titik tengah, tapi sebelum kita nak cari titik tengah, kita kena faham tentang jarak. Maksudnya titik tengah antara A ke B. Sebelum kita pergi kepada titik tengah A ke B, kita faham. Contoh. Jarak antara A pergi kepada B adalah 10 unit. Jadi titik tengah tu apa? Titik yang berada di betul-betul tengah-tengah antara A dengan B. Jadi bila kita tahu jarak dia 10 unit, jadi titik tengah 10 tu kita nak buat apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Bahagikan. Ya, kita bahagi dua. Jadi dekat sini kita tahu jarak. Okey, titik tengah dia A ke titik tengah dia adalah 5 dan B ke titik tengah dia adalah 5. Itu konsep titik tengah, itu je. Jadi sebenarnya kalau kamu dah betul-betul faham tentang jarak, tak ada masalah untuk kamu faham titik tengah tu. Okey, sebagai contoh, okey masing-masing sila buka kamu punya midpoint koordinat. Okey. Kejap Mana? Ni Okey, yang tu cikgu akan buat sebagai homework lah. Okey, jadi kamu tengok dekat sini. Midpoint koordinat. Okey, sekarang ini adalah graf kita. Okey, tengok ni graf kita masing-masing tengok. Okey, cikgu harap jelas lah. Okey. P dengan S. Okey, tak apalah cikgu buat soalan. Okey, sekarang ni kita tak payah pergi yang serong lagi. Yang serong ni nanti cikgu pergi. Yang ni cikgu kamu punya homework. Kamu punya homework. Ni serong, ni adalah serong. Semua ni adalah serong. Tapi sebelum kita pergi kepada yang serong, kita fahamkan dulu apabila dia dalam keadaan betul-betul tegak dan betul-betul melintang. Jadi sila tengok di hadapan. Okey, cikgu akan bagi satu contoh menegak dulu. Cikgu akan bagi satu contoh menegak.
Jadi ini adalah kamu punya koordinat sekarang. Ini adalah kamu punya graf. Okey, graf ni tak ada dalam kamu punya worksheet. Jadi sila tengok di hadapan. Okey. Jadi cikgu harap kamu fokus. Kita dah nak habis dah ni kelas kita. Okey. Jadi fokus kita adalah kita nak cari jarak antara titik koordinat. Silap. Sorry. Kita nak cari midpoint. Kita nak cari midpoint. Okey. Secara orang cakap teori, teori untuk midpoint dia punya formula adalah X1 tambah X2 per 2. Koma Y1 tambah Y2 per 2. Ini midpoint. Ini midpoint. Ini sahaja dia punya koordinat dia. Okey, sekarang ni kita pergi kepada Q. Okey, cikgu nak kamu jawab kat cikgu. Apakah koordinat Q tu? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa koordinat Q? Apa koordinat Q? Cuba tengok betul-betul. 7. Ya, 7, 2. 7,2. Macam mana dapat 7? Okey, dekat sini dia jatuh dekat 7. Dia tengah-tengah antara 6 dengan 8, dia jatuh dekat sini 7. Lepas tu macam mana dapat 2? Okey, kita pergi bawa dia kepada dia punya paksi Y. Kita dapat dia 2. 7, 2. Okey, jadi cikgu tulis. Koordinat yang pertama kita adalah 7, 2. Okey. Kita sekarang ni kita nak cari midpoint antara Q ke R. Kita nak cari titik tengah dia. Okey, sekarang cikgu soal kamu. Okey, apakah koordinat titik R? Okey, cepat. Apa koordinat titik R? Okey, 7, -4. Mana dapat 7? Okey, kita ke ataskan dia. Ni kita ataskan dia 7. Y dia dapat -4 macam mana? Okey, kita bawa dia ke sini. Ini -4. Okey, habis dekat situ. Jadi masing-masing tengok kat sini. Tengok kat sini. Sekarang ni R. Sekarang ni koordinat R dia adalah 7, -4. Ini adalah R. Lepas tu ini adalah Q. Okey, kita anggap formula dia adalah X1. Ada X1, X2. Mana X1? Okey, kamu terserah kamu nak letak mana satu koordinat 1, mana satu koordinat 2. Kalau cikgu letak Q koordinat 1, jadi yang ini dia akan jadi X1, Y1. Dan bila cikgu dah letak tu koordinat 1, R akan jadi koordinat 2. X2, Y2. Jelas ke? Ayo. Okey, baik. Okey, X1 kita 7. Masukkan 7 ni. Ni formula kita Ni formula kita. Okey, cikgu bawa dia pergi bawah Okey, ini adalah formula kita. X1 kita 7. Ni 7 masukkan ke dalam X1. 7. Lepas tu X2 kita 7 juga. Tambah 7. Per 2. Koma. Y1 kita 2. Nampak ni 2. 2. Tambah ni Y2 kita -4. -4 per 2. Sekarang selesaikan yang atas dulu. Jangan gelojoh. 7 tambah 7 kita dapat 14. 14 bahagi 2 kita dapat berapa? Bagi tahu cikgu. 7. Okey, sekarang 2 tambah tolak 4 kita dapat berapa? Kita dapat berapa? 2 tambah tolak 4. -2. -2 bahagi 2 dapat berapa? 1. Bukan. -1. Ya, kita akan dapat -1. Jadi, ini adalah koordinat tengah-tengah. Kita panggil koordinat midpoint antara koordinat Q dengan koordinat R. Mana tu, betul ke? Okey, kamu tengok ni. Tengok dekat depan sekarang. Cikgu padam yang ni. Okey, tengok. Okey.
Cikgu bagi garisan tebal sikit ada warna hitam. Antara Q ke R, dia ada berapa unit kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi koordinat titik tengah dia dekat mana? Kamu tengok ni. Koordinat titik tengah dia kalau 6. 6 bahagi 2 dapat berapa? 6 bagi 2, 3. Ya, 3. Jadi 1, 2, 3. Ini adalah titik tengah dia. Boleh faham? Ini titik tengah dia. Tadi kita kira jarak 6. 6 bahagi 2 kita dapat 3. Maksudnya koordinat dekat titik tengah antara Q dengan R ni dekat sini. Sekarang cuba kamu cari koordinat dekat koordinat yang warna merah, titik merah tu. Berapa koordinat warna merah tu daripada graf tu? 7 negatif 1. Ya, kita akan dapat koordinat warna merah tu adalah 7, negatif 1. Jawapan dia sama macam kita kira tadi. Ini teori dia, ini praktikal dia. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Yang lain, cikgu nak dengar suara sikit. Yang lain macam mana? Boleh faham ke? Faham. Okey. Okey, bagus. Jadi, kita pergi kepada kalau dia menegak. Ini kalau dia menegak, Kalau dia menegak. Okey. Sekarang ni, cikgu akan buat soalan sendiri. Okey, ini adalah A dan ini adalah B. Okey, ini adalah B. Okey, cuba cari titik midpoint antara koordinat A dengan midpoint antara koordinat B. Okey, cuba cari. Okey, cuba cari Okey, cikgu tunggu Cikgu tunggu ni Okey, bagus. Okey, bagus. Ada yang dah dapat jawab. Okey, betul lah tu. Tu jawapan dia. Okey, jadi cikgu akan terus tunjuk lah sebab kita tinggal lagi 15 minit. Cikgu tak apalah. Okey, nak masa lagi ke nak cikgu tunjuk? Tak dengar. Nak masa lagi ke nak cikgu terus tunjuk? Okey, bagus. Dah ada yang dah send ni. Bagus.
Okay, tak apalah, cikgu bagi masa tengok-tengok ramai yang jawab ni. Okay, lagi 1 minit cikgu bagi masa. Okay, bagus. Bagus. Okey, habis masa. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjuk macam mana nak cari jarak midpoint antara A ke B. Jadi dia senang je midpoint ni. Dia senang je. Apa yang kita kena tahu satu je. Koordinat. Koordinat. Itu je. Itu je. Bila kita tahu koordinat, settle masalah. Jadi cikgu akan buat A, B pula. Okey, jadi masing-masing tengok kat sini. Jarak midpoint A pergi kepada B. A kita koordinat dia adalah 2, 4. 2, 4. Mana? Ini bila kita ke bawah, X dia 2. Lepas tu bila kita ke tepi, Y dia 4. Sama juga dengan B. B tu apa? 2, X dia 2, B dia negatif 4. Jadi nak cari midpoint, betapa senangnya kita hanya perlu kepada 2 benda. Yang pertama, kamu ingat, kamu tahu cara nak cari koordinat. Lepas tu, kamu hafal formula. Formula dia, okey, koordinat. Kita pergi kepada koordinat. Okey, koordinat dekat soalan ni A. A kita adalah 2, 4. 2, 4. B. Koordinat B kita adalah 2, negatif 4. Okey, sampai situ jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh. Okey, lepas kamu dah jumpa koordinat, kamu tentukan mana satu koordinat pertama, mana satu koordinat kedua. Okey, cikgu buat A1, X1, Y1, B, X2, Y2. Jadi dekat sini, bila kamu dah tahu koordinat, kamu tahu formula. Formula. Jadi dia tak kisah dia menegak ke, mengereng ke, condong ke, dia tak kisah. Selagi kamu tahu formula dengan koordinat, settle. Formula dia X1 tambah X2 bagi 2. Formula dia Y1 tambah Y2 bahagi 2. Jadi masukkan dalam formula X1 kita 2. Nampak ni 2. 2 tambah X2 kita 2 per 2. Selesai. Y1 kita. Y1 kita 4. Tambah Y2. Y2 kita negatif 4 per 2. Jadi kamu tekan kalkulator. 2 tambah 2 dapat 4. 4 bahagi 2 dapat 2. Tu cara dia. 4 tambah tolak dapat tolak. 4 tolak 4 dapat kosong. Kosong bahagi 2 kita dapat kosong. Jadi kita dapat 2 kosong. Ini kalau dia tak bagi graf. Kalau dia tak bagi graf, kamu kena kira macam ni. Kalau dia bagi graf, kamu boleh cek jawapan kamu betul ke tak. Macam mana? Okey, tengok ni cara cikgu cek. Okey, cikgu ambil A. Cikgu ambil A pergi kepada B. Cikgu kira dia punya jarak. 1. Okey, tengok cikgu kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bahagi 2 dapat berapa? 8 bahagi 2 kita dapat 4. Maksudnya kat sini 1, 2, 3, 4. Jadi inilah titik midpoint dia. Ini adalah titik midpoint. Jadi titik koordinat dia dekat sini adalah kosong. Dia adalah silap dia. Dia adalah 2, kosong. Ini jawapan cara kita nak cek daripada graf. Ini jawapan kalau dia tak bagi graf. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi dengan masa yang ada ni ada lagi beberapa minit. Ada lagi beberapa minit.
Kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Tak payah tengok graf dah. Tak payah tengok graf dah. Okey, cikgu akan terangkan soalan A. A. Lepas tu kamu buat soalan B. Okey, tengok ni. Cikgu akan tunjukkan satu-satu. Benda yang simple. Jangan kita rumitkan. Sekarang ni masalah dia dekat sini dah selesai. Apa yang dah selesai? Dia dah bagi kita koordinat. Jadi kita tinggal masukkan sahaja dalam formula. Jadi dekat sini cikgu buat ni X1, Y1. Kamu jangan tertukar. Kamu tiba-tiba buat ni X1, Y2. Siapa buat macam ni dah salah dah. Jadi X1, Y1. Ini X2, Y2. Formula dia. Masukkan dalam formula X1 tambah X2 bagi 2. Koma. Y1 tambah Y2 bagi 2. Masukkan X1 kita 4. Masukkan 4 tambah X2 kita 6. 6 bahagi 2. Koma. Okey, Y1. Y1 kita 9. 9 tambah Y2 kita 3. 3 bahagi 2. Okey, selesaikan yang atas dulu. 4 tambah 6 kita dapat 10 per 2. 9 tambah 3 kita dapat 12 per 2. Bahagi 10 bahagi 2 kita dapat berapa? Kita dapat 5. 12 bahagi 2 kita dapat jawapan dia 6. Inilah jawapan untuk A tadi. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi merujuk kepada yang cikgu selesaikan, yang cikgu selesaikan dekat A, cikgu nak kamu buat satu soalan sahaja. Sebab masa pun dah nak habis, kita akan buat satu soalan sahaja. Okey, cuba selesaikan. Cari titik tengah koordinat ni, rujuk yang cikgu tunjuk dekat A. Cikgu bagi masa, dah siap hantar dekat WhatsApp. Anak nanti kena. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Dah siap hantar dekat WhatsApp. Jawapan dia berapa, cikgu? Jawapan dia berapa? Send je dulu kat cikgu. Nanti cikgu akan buat kat depan. Boleh Adam? Tak, hari lepas ni buat apa? Tidur dah. Saya buat assignment. Okey, bagus. Send jalan kerja.
Okey, dah habis. Cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia di hadapan. Okey, jadi cikgu harap masing-masing ada lagi lah dekat sini. Okey nak, sebelum nak habiskan kelas, cikgu nak masing-masing buka kamera. Buka kamera, cikgu nak tengok sikit siapa-siapa yang tengah buat lagi tu. Aidan seorang je buka kamera. Cepat-cepat buka kamera. Cikgu nak tengok masing-masing. Yang masih bertahan dengan cikgu dah pakai sampai pukul 10.30 ni. Soalan yang terakhir. Okey, mana lagi ni buka kamera? Yang masih belum buka kamera. Okey. Jadi cikgu terus buat dekat depan ni. Senang sahaja kita masukkan dia dah bagi dah koordinat tu, kita pilih mana satu koordinat 1, mana satu koordinat 2. Okey, X1, Y1 ni koordinat 1 kita. Cikgu setkan tu koordinat 1 kita. X2, Y2. Okey, tu koordinat 2 kita. Jadi sekarang ni formula kita. Masukkan formula X1 tambah X2 per 2. Koma. Silap. Betul lah. Y1 tambah Y2 per 2. Sekarang X1 kita negatif 6. Masukkan negatif 6. Tambah X2. X2 kita negatif 4. Masukkan negatif 4 per 2. Koma. Y1 kita negatif 8. Tambah Y2. Y2 kita negatif 1. Per dengan 2. Selesaikan yang atas dulu. Negatif 6 tambah tolak 4. Tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 10 per 2. Selesaikan yang atas. Kalau kamu ragu-ragu, tekan je lah kalkulator tu. Okey, negatif 8 tambah negatif 1. Kamu akan dapat negatif 9 per 2. Tekan kalkulator, negatif 10 bahagi 2. Kamu dapat 5. Sekarang cuba tekan negatif 9 bahagi 2. Dapat berapa? Negatif 9 bahagi 2 masing-masing tengah kalkulator dapat berapa? Negatif 4.5. Ya, kita akan dapat negatif 4.5. Jadi inilah jawapan dia. Jadi jangan kamu pelik tiba-tiba kamu ada jawapan dalam keadaan perpuluhan. Dia tak semestinya dia apa orang kata nombor bulat sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini adalah kita belajar mula banyak benda yang kita recap balik, kita dah belajar balik, kita fokus kepada jarak antara koordinat. Lepas tu cikgu buka kelas cikgu dengan Pythagoras Theorem. Jarak kita dah belajar jarak menegak, jarak mengereng. Lepas tu Pythagoras Theorem cikgu jelaskan satu-satu untuk jarak dia dalam keadaan condong. Lepas kita dah kukuh bahagian jarak, cikgu pergi kepada midpoint, titik tengah di antara koordinat. Ada banyak dah contoh cikgu tunjuk dekat depan ni. Okey. Jadinya sekarang pun dah pukul 10.30. Cikgu harap nota-nota cikgu, jalan kerja yang cikgu dah tunjuk, latihan yang kita dah buat sama-sama ada dalam buku tulis kamu. Okey. Jadinya sampai situ sahajalah kelas kita. Sekarang pun dah pukul 10.30. Cikgu tak nak ambil masa lebih-lebih. Jadi insya-Allah cikgu akan bagi homework. Rakaman kelas pun cikgu akan bagi. Nanti saya buat homework lah untuk kukuhkan lagi pemahaman kita. Okey, jadi sampai situ sahaja semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.